Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Hikmah Juni. Kerjasama Bersatu dan UMNO Sabah tidak terjejas. Ketua Badan Pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor memberi jaminan kerjasama antara Bersatu dan UMNO Sabah tidak akan terjejas dengan perkembangan politik yang sedang berlaku di Kuala Lumpur. Dalam satu kenyataan hari ini, Haji Ji berkata, Bersatu akan terus bekerjasama dengan rakan dalam gabungan di Sabah bagi menghormati mandat rakyat yang membolehkan GRS berkuasa. Beliau berkata, sekarang bukan masanya untuk pertengkaran dalam politik. Ini masanya untuk bekerja demi rakyat. Haji Ji berkata, ketika ini negara sedang berdepan dengan pandemik, ekonomi yang mencabar dan membuatkan ramai orang yang terjejas. Sehubungan itu katanya, semua pihak harus bekerjasama bagi menghadapi semua cabaran ini dan bukannya diganggu-gugat oleh isu politik. Kerajaan negeri merancang untuk memperbesarkan jalan berungis ke Pekantuaran bagi mengatasi masalah kesesakan jalan raya di kawasan tersebut. Ketua Menteri Merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulaman Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pengguna jalan raya sering merungut dengan masalah kesesakan serius yang berlaku di kawasan ini. Selaku Ketua Menteri, beliau akan memastikan projek pembesaran jalan raya dari Berungis ke Pekantuaran dilaksanakan demi keselesaan para pengguna jalan raya. Haji Ji berkata demikian selepas menyempurnakan program Sulaman Peduli Dekat di Hati dan penyerahan sumbangan pakej telefon pintar di Dewan Linangkit Datuk Patrick Jilan di Tuaran siang tadi. Seramai 160 pelajar dari 16 sekolah dalam kawasan Dun Sulaman menerima sumbangan telefon pintar dan aksesoris serta wang tunai untuk membeli kad SIM. Haji Ji berkata projek penyambungan bekalan air bersih untuk 3 buah kampung iaitu Kampung Ambong ke Kampung Baru-Baru dan Lok Nunuk di Tuaran juga akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Katanya penduduk di kampung berkenaan telah memohon kemudahan bekalan air bersih sejak sekian lama dan projek itu telah diluluskan. Menurutnya, lebuh rayapan Borneo dari Tuaran ke Kota Belud juga akan dilaksanakan sebagai langkah menggalakkan pertumbuhan sektor pelancongan di kedua-dua daerah itu. Beliau berkata pembangunan fizikal di Tuaran juga akan diteruskan demi kesejahteraan rakyat. Banyak lagi yang harus dilakukan bagi memastikan kawasan Dun Sulaman, Dalit dan Tuaran mengecapi pembangunan yang boleh dibanggakan. Kilang Kerajang Tembaga akan dibuka di Sabah. SK Nikilis, sebuah syarikat dari Korea Selatan, bercadang membuka kilang pembuatan kerajang tembaga keluar negara pertamanya di Sabah. Ia membabitkan pelaburan 2.3 bilion ringgit di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP yang bakal mewujudkan 400 peluang pekerjaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang mengalu-alukan pelaburan asing itu memberi jaminan bahawa kerajaan negeri akan membantu syarikat berkenaan. Haji Ji berharap pelaburan SK Nikilis di Sabah akan menarik minat syarikat lain di seluruh dunia dan Korea untuk datang dan melabur di negeri ini. Terdahulu, beliau bertemu dengan rombongan syarikat yang tersenarai dalam Fortune 500 itu yang diketuai oleh Naib Presiden Lee Hyun Woo di Srigaya, Kota Kinabalu semalam. Pembinaan kilang itu dijangka bermula Julai ini. Kilang berkenaan mengeluarkan bateri kenderaan elektrik atau electric vehicle. Kilang itu dijangka mampu mengeluarkan 50,000 tan kerajang tembaga setahun. Syarikat SK Nikilis adalah penerajuk global teknologi pembuatan kerajang tembaga bagi bateri. Haji Ji berkata pelaburan itu akan menjadikan Sabah sebagai sebuah destinasi pelaburan yang menumpukan kepada sektor pembuatan komponen kenderaan elektrik. Seterusnya, mewujudkan tindak balas rantaian positif terhadap ekonomi negeri secara amnya. Veteran politik Sabah Tan Sri Abdul Ghani Gilong meninggal dunia.
Veteran politik Sabah Tan Sri Abdul Ghani Gilong, 88, meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu malam tadi. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 12.12 tengah malam akibat sakit tua. Allahyarham dilahirkan pada 30 Mei 1932 di Kampung Matan, Ranau dan pernah menjawat jawatan sebagai Menteri Persekutuan sehingga 1978. Selain itu, Allahyarham juga pernah berkhidmat dengan 3 bekas Perdana Menteri yang terawal. Sejak melibatkan diri dalam arena politik pada 1963, Allahyarham pernah memegang jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Sabah dan Pertahanan Awam. Allahyarham juga pernah menjawat jawatan Menteri Kehakiman serta Menteri Kejaraya dan Pengangkutan Malaysia. Tan Sri Abdul Ghani turut memainkan peranan sebagai salah seorang pemimpin dari Sabah dalam pembentukan Malaysia pada 1963. Allahyarham adalah seorang daripada 4 penerima anugerah tokoh Malaysia sempena sambutan Hari Malaysia 2010. Naib Kansellor Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar buat negara, khususnya bagi rakyat Sabah. Katanya Allahyarham dianugerahkan ijazah Dr. Falsafah Kehormat pada Majlis Konvensyen ke-19 UMS pada 2017. Cucu Allahyarham Cherry Gilong Everett dan menantunya Norman Razwan menerusi catatan Facebook turut memohon orang ramai mendoakan agar Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah berlangsung malam tadi. Muhammad Ayub Maidi dan Nadira Syazwani Sapari muncul Johan Qari dan Qariah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah 1442 Hijrah 2021 masih di Kota Kinabalu malam tadi. Muhammad Ayub mewakili daerah Sempurna dan Nadira Syazwani mewakili daerah Keningau masing-masing menerima hadiah wang tunai RM6,000 beserta piala dan hadiah iringan antaranya pakej mengerjakan haji. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin menyampaikan hadiah kepada pemenang pada Majlis di Wisma Majlis Ugama Islam Sabah, Kota Kinabalu. Majlis turut dihadiri isteri Toh Puan Nurlida RM Jasni dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Muhammad Ayub memperoleh 90% markah manakala Nadira Syazwani mendapat 86% markah untuk mengatasi qari dan qariah lain. Muhammad Ayub turut diumum sebagai juaran terbaik keseluruhan membawa pulang hadiah wang tunai RM1,000 dan piala iringan. Muhammad Ayub dan Nadira Syazwani bakal mewakili negeri Sabah pada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan tahun ini yang dijadual diadakan di Kuala Lumpur pada Jun depan. Sementara itu, Tun Johar ketika berucap menangguhkan majlis itu menyuruh umat Islam supaya kembali mengkaji dan memahami ilmu serta ajaran yang disampaikan menerusi Al-Quran dalam usaha memajukan akal fikiran dan diri mereka sendiri. Beliau berkata antara ajaran penting dalam Al-Quran adalah memastikan kebersihan dan kesihatan diri yang menurutnya amat penting terutama ketika menghadapi ancaman COVID-19 pada masa kini. Tun Johar berdoa agar rakyat negeri ini terus menjaga kesihatan diri dan mematuhi prosedur operasi standard dalam usaha memutuskan rantaian pandemik COVID-19. 40 menara telekomunikasi akan dibina di Persiangan. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di pedalaman Sabah akan terus dipertingkatkan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Atta Kurup berkata, 40 menara telekomunikasi yang baharu akan dibina di bawah program jalinan digital negara Jendela di kawasan Parlimen Persiangan. Manakala 44 menara telekomunikasi sedia ada akan dinaik taraf kepada rangkaian 4G. Ini bagi membolehkan penduduk di pedalaman Sabah menikmati rangkaian telekomunikasi yang lebih baik. Sekaligus penduduk luar bandar tidak tercicir dari arus pembangunan. Usaha ini juga dapat merapatkan jurang perbezaan antara bandar dan luar bandar serta jurang perbezaan antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Menurut Atta, projek pembangunan kemudahan telekomunikasi ini dijangka disiapkan pada 2022. Oleh itu, penduduk di luar bandar khususnya di Parlimen Persiangan akan dapat menikmati talian internet dan telekomunikasi yang lebih baik dari sekarang. Atta berkata demikian selepas menyampaikan bantuan awal persekolahan kepada pelajar Sekolah Kebangsaan Mansiat Keningau.
Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB dalam proses mempertingkatkan jumlah bekalan tenaga elektrik ke kawasan pantai timur Sabah kira-kira 80 megawatt MW menjelang 2023. Pengurusi Tenaga Nasional Berhad TNB, Datuk Seri Mazir Khalid berkata, bekalan elektrik di pantai timur Sabah ketika ini adalah mencukupi kerana keperluan tenaga diimport dari pantai barat Sabah di samping stesen jana kuasa di pantai timur yang dianggarkan menjana hampir 200 megawatt. Namun, kapasiti bekalan elektrik mahu ditingkatkan lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi libat urus pengurusi TNB bersama warga SESB di Kota Kinabalu semalam. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif SESB, Datuk Abdul Nasir Abdul Wahid. Mazir berkata, bagi tujuan peningkatan bekalan elektrik itu, SESB melaksanakan pelbagai program iaitu membaik pulih turbin gas 18 megawatt dan dipasang di batu sapi sandakan. Katanya, SESB juga turut memohon kepada Suruhanjaya Tenaga agar stesen jana kuasa Serudong di Tawau dioperasikan semula. Stesen jana kuasa Serudong mampu membekalkan bekalan elektrik sebanyak 33 megawatt. Manakala satu lagi iaitu stesen jana kuasa Libaran Sandakan berkapasiti 30 megawatt. Pada November tahun lalu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dilaporkan berkata, SESB akan distruktur semula secara besar-besaran bagi memastikan ia mampu berdaya saing. Langkah itu juga bagi memberi perkhidmatan terbaik untuk rakyat Sabah. Bung Mokhtar yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berkata, proses itu perlu sebelum kerajaan negeri mengambil alih pemilikan SESB dan mengendalikan sendiri bekalan elektrik di Sabah. TNB memiliki 80% kepentingan dalam SESB, manakala selebihnya dimiliki kerajaan negeri. Sesi persekolahan bagi murid tahun 3 hingga 6 bermula Isnin ini. Sesi persekolahan bagi murid tahun 3 hingga 6 Isnin ini membabitkan 193,653 orang murid sekolah rendah kerajaan dan swasta. Pengarah Pendidikan Sabah, Datuk Dr. Misrin Radin berkata, daripada jumlah itu seramai 191,972 orang murid daripada sekolah rendah kerajaan. Manakala 1,681 adalah murid sekolah rendah swasta yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kesemua pelajar tahun 3 hingga 6 akan memulakan sesi pembelajaran secara bersemuka setelah 2 bulan menjalani sesi pelajaran dan pembelajaran di rumah. Kita ikuti laporan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru di Sabah menurun dengan 74 kes dilaporkan hari ini berbanding 97 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 53,387 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, 1 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini iaitu di Tawau. Tiada kluster baru direkodkan. Keningau mencatatkan bilangan kes harian tertinggi di Sabah dengan 16 kes positif hari ini, diikuti Kota Kinabalu dan Tawau masing-masing merekodkan 10 kes. 12 daerah di Sabah tidak mencatatkan sebarang kes positif hari ini, manakala 3 daerah lagi hanya mencatatkan 1 kes. Daerah berluluran bertukar dari zon kuning ke zon jingga. 105 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 656 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif, 5,858 orang telah menerima suntikan vaksin di Sabah. Kerajaan negeri membenarkan aktiviti sukan dan rekreasi bermula Isnin ini. 283,407 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Jambatan gantung Tamparuli bakal berubah wajah dengan lukisan mural gergasi berkonsepkan corak tempatan asli yang bakal menjadi tarikan pelancong.
Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Jahid Jahim berkata, lukisan mural itu nanti akan membuatkan tiang-tiang jambatan tersebut lebih indah dan menarik dipandang. Beliau berkata ketika ini reka bentuk dan aspek teknikal bagi menjayakan projek berkenaan sedang dikaji dan diteliti. Katanya usaha melukis mural itu diilhamkan daripada kejayaan seni lukis jalanan di bandaraya terkenal. Menurut Jahid, kemahiran kumpulan pelukis mural ini akan dimanfaatkan untuk projek pengindahan jambatan gantung Tamparuli. Beliau berkata demikian selepas melawat jambatan gantung Tamparuli siang tadi. Jahid yang juga adun Tamparuli berkata lukisan mural ini akan menjadi landmark atau ikon bagi Tamparuli. Projek ini juga akan membantu mempromosikan hasil seni tempatan. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni. Selamat malam.